Orang politik tamak cari komisen. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau mengalu-alukan langkah bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Tan Sri Abdul Aziz Jaafar yang telah meluahkan kebimbangan mengenai isu projek LCS tetapi tidak diendahkan oleh ahli politik. Ini kerana kata Anwar, habuan kepentingan diri itu lebih besar daripada keperluan pertahanan negara. Beliau menempelak Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang kesal atas apa yang berlaku. Kesal sampai berbuih mulut pun tak selesai masalah. Kita tak belajar dari pengalaman itu kerana campur tangan orang politik yang tamak haloba yang mencari komisen. Tempelaknya, Anwar menggesa Hishamuddin melihat kembali jawapan Menteri Pertahanan di era Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tahun 2020. Ketika menjawab soalan di Parlimen, Ismail Sabri berkata pihaknya ada 3 cadangan hala tuju yang akan dikemukakan ke Kabinet sebagai langkah menyelamatkan semula kontrak. Option pertama, projek diteruskan dengan melantik Naval Group France sebagai kontraktor penyelamat melalui Deed of Assignment dengan BNSSB menggunakan baki shilling contract bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 buah LCS. Option kedua, projek diteruskan oleh BNSSB dengan baki shilling contract bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 LCS. Kontrak option ketiga, kontrak dengan BSN SSB ditamatkan oleh kementerian dan akan memulakan usaha menyelamatkan kontrak. Jadi ada 3. Tegas Ismail Sabri. Beliau juga mengakui kementerian sudah membayar 6 bilion ringgit daripada harga kos pembinaan kapal berkenaan. Katanya 2 daripada 6 LCS sepatutnya sudah diterima sehingga kini. Namun sehingga 31 Julai itu belum ada kapal yang disiapkan. Status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah 56.67% berbanding perancangan asal 85.7%. Kelewatan 29.06% atau 31.1 bulan, tegas Ismail Sabri. Kita tidak tahu sama ada Hishamuddin merujuk kepada kenyataan Menteri Pertahanan sebelumnya. Tiada alasan untuk tidak berkomunikasi kerana mereka sama-sama mesyuarat dalam Kabinet. Dalam hubungan ini, Anwar yang juga Ketua Pembangkang menyelar sikap Menteri yang disifatkannya sebagai malas. Tetapi bila Menteri tak buat kerja dan lembab, inilah jawapan dia. Datuk Seri Ismail keluarkan kenyataan itu dari laporan Jawatankuasa Peringkat Tertinggi Kementerian Pertahanan yang menunjukkan masalah ini. Malah option ketiga yang ditunjukkan PM sekarang pada Ogos 2020 ialah batalkan projek dan minta yang lain ambil alih bidasnya. Anwar juga menggesa pemimpin politik yang terbabit ketika tender tersebut diluluskan, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menjawab mengapakah tiada ketelusan dalam penganugerahan projek. Jadi saudara, kita dah berlarutan ini masalah ini. Dan itu pun kerana pada tahun sebelumnya 2019 Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, menyatakan dalam laporan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Dan sekarang ini kita dikejutkan lagi dengan laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, PAC. Kalau menteri buat kerja, dia baca laporan 2019, Ketua Audit Negara, dia baca laporan 2020, dia tahu masalah ini lebih berat daripada apa yang dia cuba selindung daripada masyarakat awam. Jadi, bagi saya, kita tak boleh tutup kes ini dengan mudah. Siapa bertanggungjawab? Pertama, mengapa selalu dalam perolehan besar, ini perolehan terbesar dalam negara, dalam Kementerian Pertahanan, 9 bilion ringgit, mengapa tidak ada tender? Dan siapa yang putuskan? Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada ketika itu mesti jawab, Menteri Pertahanan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Hishamuddin Hussein On harus menjawab. Dan jangan ada alasan siasatan belum beres. Kerana siasatan harus bermula pada tahun 2019 atau sebelumnya. Siasatan SPRM harus rapi
bukan saja setakat lihat satu dua salah laku, tetapi melihat keseluruhan commercial deal yang menyebabkan masalah seberat ini. Anwar juga melahirkan rasa keheranan bagaimana syarikat yang terlibat dengan pembinaan kapal selam DCNS dipanggil semula untuk membina LCS, sedangkan siasatan di Malaysia dan Perancis mengaitkan syarikat itu dengan rasuah dan agihan komisen. Anwar berkata korupsi adalah satu jenayah besar. 300 juta ringgit komisen, anggota polis biasa, RM50 korupsi, sindirnya. Tiba-tiba muncul kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO LTAT, Datuk Nazim Rahman, yang menyatakan bahawa beliau terlibat secara langsung dalam menggubal pelan pemulihan projek LCS bersama-sama Kementerian Pertahanan dan TLDM baru-baru ini. Saya boleh sahkan pembinaan fizikal kapal memang sedang berlangsung. RM6 bilion dari nilai kontrak RM9 bilion sudah dibayar. Kenapa bayar sampai RM6 bilion? Tapi progres pembinaan untuk 5 kapal pertama hanya purata 55%. Sebab RM6 bilion dibelanjakan untuk beli hampir kesemua peralatan yang perlu untuk membina 6 kapal. Bulk order lebih murah berbanding beli satu-satu. Sebahagian besar perbelanjaan adalah untuk basic design dan detail design yang dibuat oleh Naval Group Perancis. Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook. Mungkin Nazim juga tidak mendengar kenyataan Ismail Sabri pada 3 Ogos di Parlimen yang berkata 2 daripada 6 LCS sepatutnya sudah diterima pada tahun 2020. Maknanya RM6 bilion itu sudah lebih daripada cukup untuk membina 2 buah LCS termasuk peralatannya. Justru alasan bahawa dana RM6 bilion dibelanjakan hanya untuk membeli peralatan membina 6 kapal yang tidak ada satu pun yang siap tidak boleh diterima langsung. CEO LTAT jika ingin menjawab bagi pihak LTAT, buatlah sidang media secara profesional. Jangan hanya berceloteh di Facebook dan kononnya anda tinggal di Timbuktu. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.